Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa khabar anak-anak semua? Saya harap anak-anak semua sihat, berada di rumah di samping keluarga. InsyaAllah hari ini kita akan belajar pelajaran Jawi bagi tahun 6. Baik, Ustazah akan menggunakan buku teks Jawi. Baik, pada siapa yang ada buku teks Jawi ni, bolehlah buka dan rujuk bersama-sama ya. Baik, kita akan terus pergi ke tajuk yang pertama. Okey, kamu boleh terus buka pada muka surat pertama. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah tajuk yang pertama iaitu homograf. Homograf. Apa itu homograf? Baik, pada muka surat yang pertama ada sebuah gambar. Okay, gambar suasana di Pasar Borong. Baik, dalam gambar ini ada beberapa perkataan Jawi. Tersembunyi, agak tersembunyi. Baik, mana perkataan yang tersembunyi itu? Baik, perkataan yang pertama, buah, kaf waw. Adakah buah koko ataupun buah kuku? Buah koko ke buah kuku? Baik, perkataan yang kedua, bawau ro waw nga. Puyuh. Adakah borong puyuh ataupun burung puyuh? Dan perkataan yang ketiga, perkataan Jawi yang ada yang ketiga dalam gambar ini pada pakcik yang baju hijau ni, ro ya lam alif. Ro ya lam alif rela. Baik, apakah kaitan perkataan Jawi ini dengan tajuk kita pada hari ini? Baik, anak-anak boleh terus lihat pada muka surat 2, iaitu homograf. Homograf. Mula-mula sekali kita tengok dulu pengertian homograf. Homograf ialah pasangan kata yang sama ejaan. Saya ulang. Yang sama ejaan tetapi berlainan maknanya. Okey, saya ulang. Homograf ialah pasangan kata yang sama ejaan tetapi berlainan maknanya. Bermaksud, di dalam ejaan Jawi, ejaannya sama tetapi maksudnya berlainan apabila kita baca di dalam rumi. Okey, saya ulang. Ejaan sama tetapi maksudnya berlainan. Ejaan Jawi dia sama. Tetapi dalam rumi, maksud dia berbeza, ejaan juga berbeza. Baik, kamu akan lebih jelas nanti apabila kita pergi kepada misal perkataan. Ya, jadi ingatkan di dalam kepala kamu, ejaan sama di dalam Jawi tetapi maksudnya berlainan di dalam rumi. Kita terus kepada tajuk seterusnya iaitu kumpulan homograf. Baik, homograf ada 2 kumpulan. Homograf ada 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama, homograf pada kata dasar. Homograf pada kata dasar maksudnya ialah perkataan dasar yang tiada apa-apa penambahan imbuhan. Perkataan asal ya, tiada imbuhan. Dan kumpulan yang kedua, homograf pada kata berimbuhan. Bermaksud perkataan dasar asal yang ditambah imbuhan, sama ada imbuhan di hadapan ataupun imbuhan di belakang. Itu beza dia. Jadi, 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama hanya pada kata dasar ataupun perkataan yang dieja asalnya ataupun perkataan dasar asal yang ditambah imbuhan. Baik, faham setakat itu anak-anak? InsyaAllah boleh faham ya. Baik, kita terus pergi kepada muka surat yang seterusnya. Pada muka surat 3, kita tengok apakah yang dikatakan homograf pada kata dasar.
Kita tengok pengertian. Homograf pada kata dasar terjadi apabila dua huruf vokal rumi, saya ulang, dua huruf vokal rumi. Vokal rumi apa? A, E, I, O, U. Itu vokal rumi. Okay. Berkongsi satu padanan huruf jawi. Okay. Huruf vokal rumi yang terdapat pada perkara ini ialah vokal I dan E. Okey, vokal I dan E dalam rumi apabila dieja di dalam jawi dia menggunakan huruf ya. Tengok sini. Padanan vokal I dan E taling. Okey, E taling ni apa? Yang bunyinya Okey, E taling ni yang bunyi Jadi berkongsi lambang dalam tulisan jawi iaitu huruf ya. Apabila di dalam rumi menggunakan I dan E taling yang berbunyi maka dia menggunakan huruf ya untuk mengeja perkataan tersebut. Baik, kita pergi kepada misal untuk kamu lebih memahami apa yang Ustazah terangkan tadi. Tengok misal yang pertama yang berwarna biru ini. Baik, kita tengok ejaan jawinya. Ba, ya, lam, alif. Ba, ya, lam, alif. Apabila sebutan rumi menjadi bela dan bila. Nampak tak? Ejaan sama dalam jawi tetapi di dalam rumi tak sama maksud. Itu maksud homograf tadi. Ejaan sama tetapi berlainan makna. Inilah dia. Bela dan bila. Bela dan bila. Bela, saya membela diri saya. Okay. Bila hendak pergi ke sekolah ni. Itu perbezaan makna tadi. Tetapi di dalam ejaan jawi sama. Okey, ba, ya, lam, alif. Baik, kita tengok misal yang kedua. Sin, ya, sin, ya. Bunyinya, kalau I taling, se, si. Kalau huruf I, si, si. Okey, I taling dan I. Tadi kan dia kata huruf vokal, I taling dan I. Di dalam jawi digunakan huruf ya. Jadi satu se, si, satu lagi si, si. Okey, dalam rumi maksud tak sama tetapi ejaan jawi sama. Okay, apa dia sesi? Sesi persekolahan 2021. Sisi, saya berada di sisi keluarga saya di rumah. Itu maksudnya berbeza tetapi ejaan jawinya sama. Baik, kita terus pergi contoh yang seterusnya pada muka surat 4 apabila vokal U dan O di dalam ejaan rumi berkongsi lambang dalam tulisan jawi untuk huruf waw sama ada di suku kata pertama ataupun suku kata yang kedua. Okey, vokal U dan O bunyinya U dan O. U dan O. Jadi untuk ejaan jawi dia menggunakan satu huruf iaitu waw. Baik, kita tengok misal untuk lebih kamu faham. Tengok belon berwarna purple ni. Okey, ba, ya, ro, waw. Bunyinya biru dan biru. Saya ulang. Ba, ya, ro, waw. Biru dan biru. Nampak tak? Dalam rumi O dan U. Lain maksud tetapi ejaannya sama. Okey, biru. Biru adalah warna. Biru ni macam satu pertubuhan, unit. Unit pakaian beragam. Maksudnya biru apa? Biru kadet, tunas kadet, biru pengakap, itu kumpulan kan. Itu beza dia. Jadi maksud tak sama, makna tak sama tapi di dalam jawi ejaannya sama. Okey, seterusnya perkataan contoh yang kedua, tengok warna hijau pula. Okey, pa, waw, lam, alif. Bunyinya pula untuk vokal U dan pola untuk vokal O. Nampak? Maksud tak sama tetapi ejaan jawinya sama. Itu maksud homograf tadi. Okey, ejaannya sama tetapi maknanya tidak sama. Okey, pula apa? Pula ni macam kesinambungan ayat. Kakak memakai baju berwarna purple. Saya pula memakai baju berwarna hijau. Okey, pola. Polanya apa? Pola ni bermaksud kumpulan ataupun biasanya digunakan di dalam matematik lah. Pola-pola angka. Okey, maksudnya kumpulan angka. Okey, faham di situ apa maksud homograf pada kata dasar. Baik, kita terus pergi
kepada keadaan yang kedua iaitu homograf berimbuhan. Kata dasar dan berimbuhan. Okey. Kat sini dia ada dua pasangan huruf yang satu pada kata dasar dan satu lagi pada kata imbuhan. Okey, cuba kita tengok maksud dia kat sini. Pasangan homograf kata dasar, okey, dengan kata berimbuhan. Homograf kata dasar dengan kata imbuhan. Baik, pasangan homograf ini terjadi disebabkan oleh kaedah ejaan jawi itu sendiri. Okey, apa dia? Okey, vokal E purport. Okey, tadi E taling. E taling bunyi E. Kalau E purport, dia bunyi E. Okey, di tengah kata tidak dilambangkan dengan apa-apa huruf dalam tulisan jawi. Apabila kita di dalam Rumi bunyinya E, tetapi di dalam jawi tidak ada apa-apa huruf yang digunakan. Okay, sama juga suku kata tertutup yang menggunakan vokal E purport atau A juga tidak menggunakan apa-apa huruf vokal jawi. Okay, dalam hukum jawi, huruf A dan E padanan huruf jawinya ialah alif. Tetapi ada sesetengah perkataan tidak digunakan alif di dalam ejaan jawi. Okay, kita tengok misal. Okay, contohnya perkataan mim, ro, kaf, ha merujuk kepada markah. Okay, dalam ejaan Rumi, dia ada wujud huruf A kan? Tetapi bila dieja di dalam jawi, A itu tiada di situ. Dia jadi terus mar terus. Dibuang A tu. Dia jadi mim, ro. Okay, mim, ro. Sama juga perkataan kah. Okay. Dia maksudnya bila perkataan vokal berada di tengah di antara huruf konsonan, A itu digugurkan. Jadi kaf ha je. Jadi ejaan markah ialah mim, ro, kaf, ha. Baik, itu pasangan yang pertama. Okey, pasangan yang kedua berimbuhan. Cuba tengok kat sini. Mereka. Okey, mereka perkataan asalnya ialah reka. Tetapi ditambah imbuhan me. Jadi ejaan jawinya bagaimana? Mim, ro, kaf, ha. Nampak tak? Sama ejaan dengan markah di situ. Sama ejaan. Jadi ejaan markah yang tiada imbuhan dan mereka yang mempunyai imbuhan di hadapannya iaitu me sama iaitu mim, ro, kaf, ha. Inilah maksud homograf tadi. Sama pada ejaan tetapi berlainan maksud. Tetapi dalam misal yang kita tengok ni, dia adalah kata dasar yang berimbuhan. Kata dasar yang berimbuhan. Jadi pasangan dia satu ialah kata dasar, satu lagi kata yang berimbuhan ditambah imbuhan. Jelas di situ? Baik, kita pergi lagi misal untuk kamu lebih jelas. Okay, misal seterusnya. Okay, tengok kat sini. Contoh lain ialah, okay, dia bagi contoh lain. Okay, perkataan mantap. Ni pun sama. A digugurkan. Jadi ejaannya tidak perlu letak alif. Dia jadi mim, nun, ta, pa. Mantap. Okay, mantap adalah perkataan dasar yang tiada imbuhan. Okay, dia ada pasangan dia. Pasangan maksudnya ejaan jawinya sama. Apa pasangan dia? Menetap. Menetap. Ini huruf A dan E yang tiada apa-apa lambang. Jadi ejaannya pun sama macam mantap tadi. Mim, nun, ta, pa. Tapi bezanya satu menetap, satu lagi mantap. Menetap ada imbuhan me. Perkataan dasar dia tetap. Tetapi disebabkan ditambahkan imbuhan me, jadi ejaannya sama seperti mantap. Baik, misal yang seterusnya. Sembilan. Okey, tengok sembilan, huruf I tiada apa-apa padanan huruf, maka ejaannya sin, mim, ba, ya, lam, nun. Sembilan. Okey, ini kata dasar. Okey, nombor sembilan. Okey, tengok pasangan yang ada imbuhan. Sambilan. Nampak? Sambilan. Imbuhan dia apa? An di hujung perkataan. Sambilan. Faham jadi ejaan sembilan dan sambilan sama pada perkataan huruf jawi, perkataan jawi tetapi berlainan maksud di dalam Rumi. Okey, sembilan, sambilan. Sembilan ialah nombor, sambilan ialah kata dasarnya sambil, menyambil orang kata kan. Dan tambah imbuhan sambilan maksudnya sambilan lah, pertambahan maksudnya tambahan. Okey, boleh faham anak-anak setakat ini? InsyaAllah, Ustazah percaya kamu boleh faham. Okey?
Baik, seterusnya, masih di dalam kumpulan pasangan homograf kata dasar dengan kata berimbuhan, kita tengok pula C. Baik, pasangan hukum tiga suku kata yang digugurkan alif pada suku kata pertama dan imbuhan D yang ditulis dengan huruf dal sahaja. Baik, di dalam hukum Jawi, sekiranya sesuatu perkataan itu mengandungi tiga suku kata, maka ejaan Jawi pada alif yang pertama digugurkan. Alif pertama di suku kata pertama digugurkan. Baik, maksudnya begini. Okay. Sekiranya perkataan Rumi itu mengandungi tiga suku kata, apa contoh perkataan yang mengandungi tiga suku kata? Contohnya, kereta. Kereta adalah perkataan yang mengandungi tiga suku kata. Dahulu, tiga suku kata. Kalau dua suku kata, makan, minum, tidur. Itu dua suku kata. Kalau satu suku kata, bas, van. Itu satu suku kata. Jadi, di dalam hukum Jawi, sekiranya perkataan Rumi tersebut mengandungi tiga suku kata dan ejaannya berbunyi A, contoh dahulu, maka A adalah padanan huruf alif. Kalau ikutkan ejaannya di dal alif, da, ha, waw, hu, lam, waw. Tapi disebabkan di dalam hukum Jawi sekiranya tiga suku kata, alif yang pertama digugurkan. Jadi kita tak perlu tulis alif ni. Alif ni kita buang. Maka jadilah dia begini. Okay. Bila dibuang dia jadi dal, ha, waw, lam, waw. Buang alif ni. Jadi dal, ha, waw, lam, waw, dahulu. Baik, ini adalah pada kata dasar. Homograf pada kata dasar. Baik, seterusnya kita tengok yang kata imbuhan. Homograf kata imbuhan, perkataannya ialah dihulu. Dihulu. Kan dia kata imbuhan di yang ditulis dengan huruf dal sahaja. Jadi, dihulu pun ejaannya di dalam Jawi dal, ha, waw, lam, waw. Sama dengan dahulu. Dihulu, dahulu. Cuma bezanya perkataan yang kedua ini mengandungi imbuhan iaitu di. Dahulu, apa maksud dahulu? Pada zaman dahulu tersebutlah kisah, tu masuk dahulu. Kalau yang lagi satu, dihulu. Dihulu maksudnya di hujung. Baik, faham? Jadi, Ustazah ulang, ejaan Jawi sama tetapi sebutan dan maknanya berlainan. Tak sama Okey, ejaannya pun sama. Beza J dengan da ni lah. Faham? Okey, baik, seterusnya. Okey. Ustazah akan bagi contoh ayat untuk kamu lebih faham. Okey, dalam konteks ni bagi contoh ayat. Baik, kita tengok ayat yang pertama. Warna biru di dalam jalur gemilang melambangkan perpaduan rakyat. Okey, warna biru. Kita tak boleh sebut biru sebab ini dia menunjukkan warna Warna biru. Baik, yang kedua. Biro Sosial dan Rekreasi telah menganjurkan aktiviti derma darah dan pemeriksaan kesihatan asas sempena sambutan Hari Malaysia. Dekat sini dia kena guna perkataannya biro, bukan biru. Baik. Okey, contoh ayat yang seterusnya. Okey, kita boleh tengok sini. Dalam peperiksaan, Nazrin memperolehi markah yang tertinggi bagi mata pelajaran matematik dan sains. Dalam sini ejaan mim, ro, kaf, ha ialah markah. Bukan merekah markah. Ini 100% kat sini Baik, seterusnya. Ayat yang seterusnya nak bezakan ejaan sama tapi maksud dia berlainan. Tanah sawah yang merekah akibat cuaca panas berpanjangan. Tanah sawah itu merekah akibat cuaca panas berpanjangan. Okey, kat sini mim rokah ha. Jangan pula kamu baca markah. Takkan bunyi dia tanah sawah itu markah. Salah Okey, faham itu perbezaan. Ejaan yang sama dalam Jawi, ejaan yang sama tetapi makna yang berlainan. Baik. Cuba lihat apa yang saya kongsikan di sini. Okay, ini untuk kamu lebih jelas lagi apa yang rangkuman Ustazah nak buat kesimpulan kepada
kategori ataupun kumpulan yang kedua ni tadi. Pasangan homograf kata dasar dengan kata imbuhan. Baik, cuba tengok sini. Ada ejaan jawi dia sama. Okay. Pada kata dasar, kata berimbuhan, ejaan jawi sama tetapi maksudnya berlainan. Okay, yang pertama. Okay, tadi dalam buku teks dia tulis mim, nun, tapa. Mantap. Okay, mantap. Ini pada kata dasar, maksud tak ada imbuhan. Tetapi kalau kata berimbuhan, okay, menetap. Okay, yang warna merah me ni adalah kata imbuhan. Okay, tetap kata dasar. Jadi bila menetap ada penambahan imbuhan, maka dia dinamakan kata berimbuhan. Okay, homograf pada kata berimbuhan. Tapi di dalam ejaan jawi, perkataan mangkap dan menetap jawinya sama. Okay, nampak tak? Jawi dia sama. Cuma yang beza adalah maksud dan bunyi. Faham? Baik, kita tengok yang kedua. 9 dan 9. Okay, 9 ejaannya simim baya lam nun. 9 pada kata dasar. Pada kata berimbuhan, 9. Okey, imbuhannya adalah an kat sini. Perkataan dasar dia sambil. Tapi bunyinya 9. Maka dia dinamakan kata berimbuhan. Ejaannya pun sama juga. Simim baya lam nun. 9. Okey, 9 dan 9 ejaannya sama. Tetapi maksudnya tak sama. Faham? Dan yang seterusnya, dahulu, dal, ha, waw, lam, waw, dahulu. Okay, kata dasar, dahulu, tiada apa-apa imbuhan yang sebelah sini. Semua tak ada imbuhan ya. Dan perkataan yang kata berimbuhan ialah di hulu. Okay, yang warna merah ni adalah imbuhan kepada hulu, tu hujung. Jadi ejaan jawinya juga dal, ha, waw, lam, waw. Sama tak dua ni? Sama. Okay, ejaan jawinya sama tetapi maksudnya tak sama. Maksudnya berlainan. Faham? Jelas di situ? Okey, apakah yang dikatakan? Pasangan homograf kata dasar dengan kata berimbuhan. Ejaan jawi sama tetapi maksud dan maknanya pun berlainan. Maksud dia pun lain. Bunyi sebutan pun tak sama. Faham? Baik. Untuk kamu lebih memahami, kita akan tengok latihan di dalam buku teks kamu yang ada ni. Okey, dia kata apa? Kita tengok yang nombor 2 ni lah. Tengok aktiviti yang nombor 2. Jawikan secara lisan. Baik, dekat sini ada perkataan sisi dan sesi. Ni pasangan homograf lah ni. Sisi dan sesi. Ingat lagi tak? Pasangan huruf vokal alif dan huruf vokal I. Dan yang ini pula, pola. Okay, U dan O. Kemudian misal yang seterusnya, bilik, belek, sorot, surut. Baik, rasa-rasa boleh jawab tak? Ni secara lisan je ni. Ustazah tanya secara lisan. Tak perlu tulis di dalam buku, hanya secara lisan. Baik, Ustazah kongsi jawapan kepada ejaan berikut. Nak tengok tak? Baik, boleh tengok kat sini. Okey. Okey, ini sebagai latihan pengukuhan. Ustazah salin balik kat sini perkataan-perkataan yang ada dalam buku teks tadi. Baik, kita tengok perkataan yang pertama. Sisi. Sisi dan sesi. Sisi, sesi. Baik, huruf I, rumi dia I dan I taling, sesi. Jadi, bagaimana ejaan jawinya? Sinya bagi sisi. Bagi ejaan sesi, sinya juga. Jadi ejaan sama tetapi maksud ataupun maknanya tak sama. Baik, misal yang kedua. Pula, pola. Pula dan pola. Okey, pula. Bagaimana nak eja pula? Pa, waw, lam, alif. Pula. Okey, pola pun sama ejaannya. Pa, waw, lam, alif. Pola. Jadi perkataannya pada rumi tak sama kan? Maksud tak sama. Pula dan pola. Vokal U dan O. Tetapi di dalam jawi padanan huruf U dan O adalah waw. Dan ejaannya juga sama. Jadi ejaan jawi sama. Makna tidak sama. Baik, seterusnya. Perkataan yang seterusnya. Bilik, belek. Okey, bilik, bilik lah. Dekat rumah kita ada bilik kan, untuk kita tidur dan sebagainya. Okey,
Yang kedua, belek. Belek ni macam kita membelek-belek buku. Membelek-belek sesuatu. Okey, perbuatan. Bilik ni tempat. Belek ni perbuatan. Jadi bagaimana ejaannya dalam Jawi? Baik, cuba tengok. Bilik. Ba, ya, lam, ya, kof. Ingat kalau huruf K, bahasa Melayu huruf K mesti guna huruf kof. Bahasa Melayu huruf K mesti guna huruf kof. Kalau bahasa Inggeris kita guna huruf kaf. Okey. Bilik, ejaan bilik, ba, ya, lam, ya, kof. Belek pun sama. Ba, ya, lam, ya, kof juga. Jadi ejaan sama tetapi maksud di dalam bahasa Melayu tidak sama. Berlainan. Bunyi pun lain kan. Okey, tetapi dalam Jawi sama ejaannya. Itu dinamakan homograf. Dan seterusnya perkataan sorot dan surut. Sorot dan surut. Okey, macam mana nak eja sorot? Sin, waw, ro, waw, ta. Sorot. Surut pun sama. Sin, waw, ro, waw, ta. Surut. Jadi, ejaan Jawi bagi perkataan sorot dan surut sama dalam Jawi tetapi maksudnya tak sama. Apa dia sorot? Sorot ni apa? Ustazah bagi bagi latihan sikit. Cari apa maksud sorot. Nanti boleh share dengan Ustazah. Okey. Yang kedua, surut. Apa dia surut? Surut ni air surut lah. Okey. Air surut. Nanti beza. Dia beza maksud. Makna berbeza tetapi ejaan sama. Baik. Faham? Jelas di situ? InsyaAllah Ustazah yakin kamu boleh faham. Baik. Seterusnya. Kita tengok balik buku teks kita tadi. Okey. Okey. Muka surat 7 ni ada latihan. Baik. Kita terus pergi ke muka surat 9. Okey. Tahukah anda? Perkataan homograf juga berbeza bunyinya. Ni yang saya cakap tadi. Dia sebenarnya berbeza. Ada yang sama bunyi. Okey, ada yang berbeza bunyi. Contohnya ejaan perkataan kaf waw, kaf waw. Okey, kaf waw dibaca koko pun ya, kuku pun ya. Kita tengok ayatnya. Sebab itulah tadi tu buah koko, bukan buah kuku. Okey, faham Baik, tengok amalkan. Sentiasa menghormati pandangan orang lain. Sentiasa menghormati pandangan orang lain. Jadi apabila orang memberi pendapat, kita kena hormat dan terima. Dengar dulu pendapat orang lain. Jangan kita belum dengar habis lagi, kita dah tak nak dengar, tak terima. Okey, kita kena hormati pendapat orang lain walaupun tak sama dengan pandangan dan pendapat kita. Kita sama saling menghormati. Kalau kita tak hormat dengan pandangan orang lain, nanti orang pun tak akan hormat dengan pandangan kita. Okey, kena jaga hati dan perasaan orang lain. Tak boleh ingatkan diri kita saja. Kalau macam tu susahlah hidup kita ya. Tak menghormati pandangan orang lain. Dengar dulu pendapat orang tu. Mungkin dia ada sebab tertentu dengan pandangan dia. Kita pun ada sebab-sebab tertentu dengan pandangan kita. Baik. Jadi Alhamdulillah Ustazah dah habis menerangkan mengenai tajuk yang pertama iaitu homograf. Ustazah harap kamu akan lebih faham sekiranya kamu baca berulang kali dan dengar lagi sekali. Boleh tengok berulang kali lah video Ustazah ni kalau agak kurang faham. Lama-lama insyaAllah kamu akan faham. Jadi untuk pengukuhan latihan nanti kita akan buat, insyaAllah kita akan buat nanti dalam kelas seterusnya lah. Okay, untuk pelajaran pada kali ini Ustazah minta kamu fahamkan dulu betul-betul apakah yang dimaksudkan dengan homograf. Jadi nanti insyaAllah kita akan buat latihan nantilah di hari dan waktu yang lain ya. Jadi Ustazah rasa setakat itu sahaja pembelajaran bagi pelajaran Jawi yang bertajuk homograf. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam kelas yang akan datang di waktu yang lain. Sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.